Hai, Assalamualaikum anak-anak semua, apa kabar? Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Okey, kita sudah kembali ke persekolahan, pembelajaran dari rumah. Jadi pada hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam, anda akan bersama dengan Cikgu Amir akan belajar tajuk yang baru, iaitu tajuk istinja. Baiklah, anak-anak. Dalam tajuk istinja ini, apa yang anak-anak akan belajar ialah yang pertama, menyatakan maksud istinja dan hukumnya. Yang kedua, menyatakan sekurang-kurangnya 3 jenis alat istinja. Dan yang ketiga, menyatakan sekurang-kurangnya 2 cara istinja dengan betul. Jadi 3 elemen ini, 3 objektif ini anak-anak akan dapat semasa ataupun selepas pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita akan teruskan dengan slide yang seterusnya. Apa maksud istinja, Ustaz? Istinja ialah membasuh tempat keluar najis iaitu kubul dan dubur selepas membuang air kecil iaitu kencing dan air besar iaitu berak. Apa hukum istinja, Ustaz? Oh, hukum istinja adalah wajib, Aisyah. Untuk pengetahuan anak-anak, istinja boleh dilakukan dengan menggunakan air mutlak dan juga benda-benda kesat. Baiklah, alat istinja terbahagi kepada 2. Yang pertama, air mutlak dan yang kedua, benda-benda kesat. Ingat ya anak-anak, alat istinja ada 2 iaitu air mutlak dan yang kedua adalah benda-benda kesat. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan air mutlak. Okey, yang pertama, air yang bersih. Air mutlak ini mesti air yang bersih. Tak boleh air yang kotor. Okey, tak boleh. Okey, seterusnya, ada 7 jenis air mutlak. Okey, iaitu kita perhatikan, sama-sama kita lihat ada 7 jenis air mutlak. Yang pertama, air hujan. Ya, air hujan adalah air mutlak. Kenalkan? Air laut. Yang kedua. Yang ketiga, air sungai. Keempat, air mata air. Kelima, air telaga ataupun air perigi. Keenam, air salji. Ini tiada di tempat kita lah ya. Tapi boleh digunakan untuk istinja. Dan yang terakhir, air embun. Jadi kalau anak-anak lihat sini, ada 7 jenis air. Air mutlak yang dinamakan air mutlak yang boleh kita gunakan untuk mencuci, untuk beristinja lah, untuk membersihkan air kecil ataupun air besar tadi. Selain daripada ini, tidak boleh ya. Baik. Seterusnya kita akan lihat apakah bahan ataupun benda-benda kesat. Benda kesat yang dimaksudkan ataupun yang digunakan dalam membersih. Beristinja tadi membersih air kecil dan air besar. Ini adalah pilihan yang boleh dibuat sekiranya tiada lagi air mutlak. Ataupun kita berada di kawasan yang memang tak ada air. Contoh di dalam hutan, kita dah kehabisan air. Ataupun di rumah. Contohlah di rumah, air perigi pun tak ada. Air pipe pun tak ada. Lepas tu, apa-apa air pun tak ada. Jadi kita boleh menggunakan benda kesat. Tetapi sekiranya ada air, jadi pilihan utama adalah menggunakan air. Baik. Yang pertama adalah, benda kesat yang pertama adalah, kita tengok dulu. Seperti yang cikgu kata, digunakan jika tiada air mutlak. Air mutlak tadi yang kita belajar tadi, 7 jenis itu kan. Benda kesat digunakan jika tiada air mutlak tersebut. Yang pertama adalah kertas. Apa-apa kertas lah.
kertas putih, kertas surat khabar. Okey. Kedua, tisu. Ini ada tisu. Biasa dekat rumah kita ada tisu. Ataupun bila kita pergi ke hutan, kita bawa bekalan tisu. Tisu basah ke, tisu kering ke. Okey. Seterusnya, kulit kayu. Ya, kulit kayu biasanya ini di dalam hutan lah. Kalau kita tak ada air kan, so kita boleh guna kulit kayu. Batu. Kalau di sungai tu memang kita guna air sungai lah kan. Ini batu-batu yang contoh kita pergi ke bukit. Bukit kan, kita tak ada air, pasti kita boleh guna batu-batu yang ada. Ataupun tepi-tepi jalan, kita tak ada, kita nak buang air besar, tetapi kita tak ada air. So, kita boleh guna batu-batu yang ada di sana. Seterusnya, paling tak ada kita dalam hutan, kita boleh guna daun kering. Okey. Dan yang keenam adalah kain. Apa-apa kain lah. Baik. Ini ada 6 contoh benda kesat, iaitu kertas, tisu, kulit kayu, batu, daun kering dan juga kain. Ini adalah benda-benda kesat yang boleh digunakan untuk beristinja. Baik, seterusnya cara istinja benda kesat. Okey, air kita tahu, kita gunakan air, kita ambil air, kita jirus pada kemaluan untuk membersihkan air kecil ataupun air besar. Manakala cara istinja menggunakan benda kesat. Macam mana kita nak beristinja? Contohnya dengan batu ke? Contoh dengan kertas, dengan batu. Contohlah kita nak beristinja dengan batu. Kita lihat. Yang pertama, ambil batu tu tadi. Sapu, kubur dan dubur dengan benda kesat. Maksudnya tempat kita mengeluarkan air kecil ataupun air besar. Kencing atau berberak tadilah. Contoh kita berak lah contohnya. Kita ambil batu tu, kita sapu pada kemaluan, tempat keluar najis itu tadi dengan batu tersebut. Baik. Yang kedua, sapu sebanyak 3 kali sapuan atau lebih. Untuk beristinja ni, kita sapu 3 kali ataupun lebih daripada 3 kali sehingga bersihlah. Sehingga kita yakin bersih. Sudah hilang najis dan sebagainya. Baik. Yang ketiga, setiap sapuan perlu guna benda kesat yang baru. Ni faham tak faham? Contohnya, tadi kita guna batu. Batu yang pertama, kita sapu. Lepas tu kita kena guna batu baru. Okey, setiap sapuan. Okey, tak boleh lagi guna batu yang sama. Mesti guna batu yang baru. Sapu yang kedua, guna batu baru. Sapu yang ketiga, guna batu baru. Begitulah seterusnya. Baik, kita tak boleh menggunakan batu yang sama kita sapu untuk yang pertama tadi. Nanti dia kesan kotoran tu masih ada kan? Jadi kita nak dia bersih. Jadi kita gunakan setiap sapuan tu dengan benda kesat yang baru. Okey, yang pertama kita lihat balik. Yang pertama tu apa? Sapu kemaluan dengan benda kesat. Kubur dan dubur dengan benda kesat. Sama ada kertas, batu ataupun tisu tadilah. Okey, yang kedua, sapu sebanyak 3 kali ataupun lebih. Okey, untuk pastikan dia bersih, lebih pun tak apa. Nombor 3, setiap sapuan perlu guna benda kesat yang baru. Sekali sapu guna yang baru dan begitulah seterusnya. Faham? Ada 3 langkah mudah ini. Mudah saja ni ada 3 langkah tapi kena faham proses dia. Okey anak-anak? Baik. Bahan-bahan yang haram digunakan untuk istinja. Anak-anak kena tahu juga. Okey, benda kesat tadi apakah yang tidak boleh digunakan? Ada. Bukan semua yang boleh kita gunakan untuk beristinja. Okey, contoh yang pertama, okey. Kertas atau bahan yang tertulis ayat Al-Quran dan hadis, nama-nama Allah dan nama-nama Rasul. Contohnya kita ambil kertas, kita nak beristinja. Tapi pada kertas itu ada tertulis kalimah Allah. Tak boleh. Kita tak boleh menghina nama-nama Allah, ayat Al-Quran, nama-nama Rasul untuk membersihkan najis. Tak boleh. Seperti juga kita tak boleh pijak dan sebagainya. Itu adalah nama-nama mulia. Jadi kita tak boleh elakkan. Sebelum guna tu kita kena tengok dulu. Sama ada tak tertulis benda-benda macam ni.
Okey, ayat Quran ke, nama Allah ke, ataupun nama Rasul. Yang kedua, benda najis yang kering seperti tahi lembu. Kita nak bersihkan najis, tetapi kita guna najis. Ada tak? Contoh kita tahi lembu lah. Tahi lembu yang kering tu, kita ambil tahi lembu tu untuk membersihkan kemaluan kita. Tak boleh. Sebab benda tu memang dah najis. Kita kena pastikan benda kesat yang kita nak guna itu adalah bersih dan bukan najis. Yang ketiga, makanan atau bahan-bahan buat makanan. Tak boleh. Tak boleh nak guna makanan untuk beristinja. Nak cuci kemaluan, lepas kencing, ambil roti, cuci. Boleh? Tak boleh. Tak boleh sama sekali menggunakan bahan makanan ataupun makanan itu sendiri. Baik. Yang keempat, benda-benda licin seperti plastik. Plastik tak boleh. Sebab apa? Sebab tak bersih ataupun dia melekat ataupun melecet lah. Kita sapu-sapu nanti tak hilang. Dia tak hilang. Sebab yang kita nak ni benda kesat, bukan benda licin. Kena faham benda kesat, benda kering dan melekat. Ini kalau plastik ni dia licin, macam mana kita nak cuci? Okey, seterusnya, benda tajam dan berbahaya seperti buluh, kaca dan besi. Tak boleh. Contoh dia, kita ambil buluh lah. Contoh dia benda kesat. Buluh tu kesat tetapi buluh tu tajam. Tak boleh. Nanti duk cuci-cuci lepas tu luka. Okey, anak-anak kena ingat benda tajam. Contoh dia lagi apa dia? Contoh dia kaca lah. Ambil kaca. Nak botol pecah. Nak untuk istinja. Tak boleh, nanti luka kemaluan. Salah. Okey. Jadi 5 benda ini tak boleh guna untuk beristinja. Faham? Kertas, iaitu tulis kalimah Allah. Benda-benda najis kering. Okey. Makanan atau bahan buat makanan. Benda-benda licin seperti plastik dan juga benda tajam. Tak boleh elakkan daripada gunakan untuk beristinja. Anak-anak tahu tak apakah hikmah beristinja? Setiap apa yang kita lakukan itu ada hikmah. Sama juga dengan beristinja. Ada hikmah dia. Apa hikmah dia? Kita tengok. Dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab kita membersihkan diri dari najis. Jadi Allah suka orang yang menjaga kebersihan. Dapat beribadah dengan khusyuk. Ya, kita dah bersihkan segala kekotoran pada diri. Kita dapat beribadah tanpa was-was. Tak ada ragu-ragu lagi. Ini tak. Kalau kita tak bersih, kita kencing lah contohnya. Okay, kencing kita tak cuci. Kita tak beristinja. Lepas tu kita nak solat lah contohnya. Kita ambil tayamum, kita solat. Kita pun rasa was-was. Boleh ke tak boleh? Jadi tak boleh. Tak ada khusyuk beribadah. Okey? Terhindar dari jangkitan penyakit. Ya, kita kencing, kita kemih ataupun kita buang air besar, kita kena bersih supaya kita tak kena jangkitan penyakit. Menjagakan badan dan memberi ketenangan. Ya, of course lah bila kita membersihkan badan, membersihkan diri daripada najis, kita akan rasa lebih tenang dan lebih bersih. Baik. Yang kelima, melahirkan individu yang menjaga kebersihan. Okey. Okey, anak-anak, itu sahaja pembelajaran untuk istinja. Topik istinja sahaja. Cikgu nak anak-anak ulang balik video ini. Tak lama, ada beberapa minit saja, tetapi isinya penting. Bermula daripada apa maksud istinja. Yang kedua, apa bahan yang digunakan untuk istinja. Yang ketiga, cara kita beristinja. Ada 3 perkara itu cikgu nak anak-anak tengok balik video dan cuba ingat. Boleh? Lepas tu, pastikan buat tugasan yang cikgu akan berikan. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.